Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesihatan, keselamatan, kesejahteraan di dunia ini untuk kita melalui jambatan kita untuk kita capai akhirat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua di dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala jalannya lurus untuk kita ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. So semalam saya dah share berkaitan bila kita perlu perlindungan takaful ni. So maknanya kita dah ada pendapatan. So apabila ada pendapatan, kita perlu melindungi diri kita daripada kita hilang punca pendapatan itu atas dua perkara utamalah, iaitu kita accident menyebabkan lumpuh dan ataupun kita sakit yang menyebabkan kita sampai kritikal, yang menyebabkan kita lumpuh, tidak boleh bekerja. So kalau dalam kehidupan kita sekarang, kita ada pelbagai isu, masalah ekonomi, masalah syarikat apa semua, tapi kalau berlaku sedemikian tapi diri kita masih sihat dan kita boleh masih bekerja, kita masih boleh berusaha, kita masih boleh berfikir dengan baik, insya-Allah kita boleh menangani masalah itu. Tapi apabila kita terlibat dengan lumpuh ni, dua perkara ni, accident menyebabkan lumpuh, sakit menyebabkan lumpuh ni, kita mungkin agak susah ataupun agak mencabar. Maknanya kudrat kita ni sudah separuh ataupun sedikit tu telah diambil oleh Allah SWT. So kita perlu bersedia dengan perkara ini. Okey, hari ini saya nak share pula bila yang kedua adalah bila sebenarnya kita perlukan perlindungan takaful ni. Okey, apabila kita ada duit simpanan, apabila kita ada duit simpanan dalam bank, kita perlukan perlindungan takaful. Why kita perlukan perlindungan takaful ni? Kalau kita ada simpanan, sebab kita tak nak simpanan kita itu dicuri oleh kita sendiri disebabkan benda-benda yang tidak perlu. Okey, ataupun disebabkan benda-benda yang kita boleh rancang dan kita boleh atasi benda. Okey, contohnya sebenarnya banyak duit kita dalam bank ni boleh dicuri. Contohnya keadaan semasa kita juga, contohnya akhir raya, kita nak berbelanja lebih, itu emosi kita tu, yang tu kita kena train untuk kita berbelanja dalam bajet saja. Maknanya kita tak menggunakan simpanan kita. Kalau kita menyimpan, tiba-tiba kita guna, tapi unexpected perkara, iaitu contohnya tayar kereta pancit, apa semua kita perlukan repair, so kita perlukan duit simpanan lah, kita ambil yang tu. Sebab tu dia ada next punya strategi. InsyaAllah saya akan share next punya video. Okey, tapi sekarang ni saya nak share masalah yang besar yang mengganggu simpanan kita. Okey, sebagai contohnya penyakit apa yang kita perlu takut sekarang? Penyakit apa? Okey, contohnya sakit kanser lah. Okey, sakit kanser. Okey, apabila kita kena sakit kanser ni, kita akan melalui proses juga. Proses contohnya kita satu rawatan ni kita boleh pilih sama ada di private ataupun government. Okey, so kalau di private memang perlukan kos yang tinggi lah, mungkin mencapai 50,000, 60,000, 100,000 kemungkinan. Okey, so kalau macam hospital government, mungkin kita perlu juga, kita government ni dia punya style, kita perlu queue, maknanya kita perlu beratur panjang. Maknanya contohnya kita diagnose, maknanya rawatan kita, kalau di hospital private kita perlu rawatan sebulan lepas tu dah perlu rawatan, selepas set appointment apa semua, diagnose betul-betul kan, saya perlu buat rawatan terus. Tapi kalau hospital government ni mungkin setahun kemudian ataupun 6 bulan kemudian baru kita boleh buat. Sebab apa? Sebab di hospital government ni terlampau ramai orang. Sebab apa? Semua golongan, contohnya B40 apa benda, semua kumpul kat hospital government. So kalau kita nak maknanya kita nak menunggu giliran, so kita okey kalau kita nak menunggu giliran, tak ada masalah. It is choice. Tapi kalau kita ada duit, kita ada plan strategi yang baik, kenapa kita nak tangguhkan? Sebab apabila kita sakit ni, apabila kita diagnose, apabila kita rawatan, kita menerima ubat apa semua ni, kita ambil masa sebenarnya, mengganggu kita punya skop kerja apa semua. Sepatutnya benda tu dah boleh settle sebulan ataupun 3 bulan, kita boleh sembuh. Tapi disebabkan kita punya perancangan tak ada, kita tak menghadapi risiko dengan baik, so kita perlu menunggu, dan kita perlu hospital government. Okey, so selepas tu pula, apabila kita discharge ataupun contoh hospital government atau private, apabila kita keluar hospital pula, mungkin kita tak boleh bekerja sekejap ataupun lama. Kalau sakit kanser mungkin kita tak boleh bekerja dalam setahun ke 2 tahun. Okey, so contohnya kita bayangkan contohnya saya ataupun anda adalah bos syarikat, manager syarikat ataupun owner syarikat. Rasa nak bayar tak gaji saya setiap bulan, tapi saya tak pergi kerja. Secara logiknya, kalau kita kerja swasta,
kan? Ataupun kita kerja dengan orang. Secara logiknya macam mana? Rasa-rasa kita nak kan? Kita nak tak bayar pekerja kita, tapi pekerja kita duduk rumah kan? Sebab apa? Sebab dia sakit, tak mampu bekerja kan? Rasa-rasa nak? Kalau government, insyaAllah selamat lah. Okay. So agak mustahil lah kan? Agak mustahil orang nak bayar kita sedangkan kita tak mampu bekerja. Sebab itulah kita perlu ada backup plan. Backup plan, contohnya you masuk hospital government ataupun private, tapi you masih perlukan duit. So apabila you balik rumah, you perlu beli peralatan, equipment, bahan-bahan medical. Yang tu kalau macam you dah keluar hospital walaupun government, yang tu dah tak diberi. Contoh pengalaman saya, ayah saya sendiri selepas discharge hospital government, dia masih memerlukan rawatan susulan. Rawatan susulan ni perlu beli, kalau macam sakit kanser apa semua, perlu rawat. Maknanya bil seterusnya tu, kos-kos rawatan seterusnya kita ditanggung sendiri. So maknanya soalan kita ada duit tak? Kita ada duit tak? Betul setahun ke 2 tahun kita melalui proses tu, kita ada tak bekalan duit? Kalau tak ada, ni dah masalah punca kita. Kita menyimpan bertahun-tahun, contohnya 10,000 atau 50,000 kita menyimpan. Kita boleh menghabiskan dalam sekelip mata sahaja. 6 bulan, setahun kita menghabiskan. Sebab apa? Kita sendiri curi. Kita sendiri curi simpanan kita. Kita curi sebab apa? Sebabkan masalah kita yang kita tak ada ilmu, ataupun kita tak rancang keuangan kita dengan baik, ataupun kita tak bersedia untuk mengalami risiko ini. Okey, kalau banyak anda tengok kan, kita anda bayarkan dekat kawan kita, berapa orang kawan kita yang selamat daripada penyakit ni kan? Ataupun kalau kita keluar lah kan, keluar bekerja apa semua kan, boleh kata setiap hari lah kita tengok ambulans kan. Maknanya ada kes accident apa semua perlukan kos yang tinggi benda ni. Okey, so apabila you sembuh pula tapi you ada high risk, maknanya dia dah ada history punya sakit, majikan pun susah nak terima. Sebab dia akan mengurangkan dia performa you kerja akan kurang. So agak mencabar you nak adapt dengan situasi terbaru selepas you sakit ni. So benda-benda macam ni you perlu plan dengan baik. Sebab tu saya kata you akan menghabiskan duit simpanan you. Sebab apa? Sebab you tak bersedia ataupun rancang keuangan ni, you tak lindung keuangan you ni, you tak lindung simpanan you ni atas risiko-risiko kehidupan ni, risiko kan. Sebab penyakit ni lambat atau bangat, ataupun accident semua lambat atau bangat dia. Mungkin hari ni alhamdulillah kita selamat, tapi esok belum tentu. Dan kalau esok kita selamat, bulan depan belum tentu. Bulan depan kita selamat, tahun depan belum tentu. So kita akan membuang masa jika kita menyimpan tiba-tiba diri kita guna. Sedangkan simpanan kita dah ada matlamat sendiri. Contohnya simpanan you untuk apa? You beli rumah ke, pergi haji ke apa. So you ada matlamat sendiri. So bagi simpanan kita tu, matlamat tu yang guna. Bukan diri kita guna disebabkan benda lain kan. Kita simpan sebab benda lain. Tiba-tiba disebabkan risiko kehidupan kita ni, so kita telah membuang masa dengan kita menyimpan, dan kita membuang tenaga kita, kita telah menipu diri kita menyimpan sebab lain dan kita guna sebab lain. InsyaAllah. So saya nak cadangkan di sini, better you survey plan perlindungan yang mampu milik, plan perlindungan kesihatan atau perubatan sakit kritikal, accident apa semua dekat luar sana. You boleh jumpa ejen-ejen di sana. Sebab perlindungan ni sebenarnya murah sahaja. Perlindungan ni murah sahaja. Ada yang RM41 dah boleh banyak perlindungan lain. Dia dah menjimatkan kos perubatan apa semua. Tak semua plan perlindungan tu mahal. So better survey, take your time, insyaAllah plan keuangan dengan baik, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Dan akhir sekali saya tekankan juga, apabila you dah ada simpanan, you wajib ambil plan perlindungan. Sebab apa? Sebab you tak nak hilang simpanan you tu, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.